Alhamdulillah, insyaAllah kali ini saya nak berkongsi sedikit berkenaan dengan apps M Plus Online. So let's say kalau macam tuan puan dah install apps M Plus Online, so tuan puan dah boleh terus buka lah. So tapi kalau macam belum ada, belum install, tuan puan boleh install melalui, kalau macam Android boleh melalui App Store, kalau gunakan iPhone melalui silap pergi tekan Google pula. Kalau melalui iPhone boleh melalui iPhone Store lah, okay, Apple Store. So kalau di um, App Store ni, just type je M Plus Online, dia akan muncul macam ni. Kalau dah install yang lama punya, dia akan minta update, so better update dululah, okay. Kalau dah install dan dah update, bila tekan dekat sini dia akan minta terus open lah. So kita boleh tekan open, terus dia akan pergi kepada apps tersebut. Okay, M Plus Online. Ini saya pinjam Sufi punya account sekejap untuk buat video. So kita login dulu, masukkan ID dengan password. Kalau nak remember ID pun boleh, tekan dekat sini lah, remember ID. So lepas ni next time dia dah ada dah nama kita kat situ. Okay, so saya masukkan password dulu. Okay, so kita dah login. Bila dah login, dia akan paparkan yang paling depan sekali adalah tentang indeks lah, FBM KLCI. Indeks pada hari ini 24 Jun, sekarang ni pukul 10 malam lah, dekat pukul 11 dah. Let's say kalau kita punya kita baru buka apps ni, yang M Plus Online ni. Soalan pertama tadi kan, kalau macam kita belum daftar lagi dengan M Plus, belum ada ID dengan password, tak boleh nak login dululah, okay. Walaupun kita dah install M Plus punya apps tu, tapi sekiranya belum ada ID dengan password, belum boleh login lagi. So macam mana nak login, kena daftar dululah, buka borang CDS dulu, CDS saham dengan M Plus, and then baru kita akan dapat ID dengan password, baru boleh login lah, okay. Ini paparan pertama. Biasanya kalau macam baru-baru buka ni, dia akan muncul announcement ada kat depan, bahagian depan ni. So boleh baca lah, ataupun boleh tekan next sampai habis lah, okay. So informasi yang ada kat sini, ini adalah nama user yang menggunakan apps ini. Ini adalah maklumat tentang FBM KLCI hari ini, 1502.63 mata, drop 4.41 mata lah. Okay. So ini dia punya close high, open dengan low. Buka dekat sini, dia drop sampai sini, dia naik sikit, rebound petang. Memang wave, nampak memang wave menurun ke bawah lah. So urus niaga pada hari ini sebanyak 92.438 million volume. Dari segi volume, nilai dia hanya 677 juta sahaja. Okay. Hari itu mencecah berapa bilion tu, yang paling tinggi tu kan, 10 bilion kalau saya tak silap, yang paling tinggi hari tu masa PKP tu. Okay, so apa yang kita nak tengok, pertama sekali dekat indeks ni pun kita boleh tengok lah apa maklumat yang ada kat sini. So kalau sekiranya tuan puan nak tambah dekat bahagian ni, ni kita boleh pergi ke ni, dia punya ni. Kita boleh scroll ke kiri. Dia akan tunjukkan yang ini, whole market ni. Volume 5.388 bilion, volume keseluruhan. Value 2.6. So yang hijau ni adalah counter yang naik. Merah ni counter yang turun. Putih ni tak berubah. Okay. Ini tak berubah, ini tidak didagangkan. Ini tak berubah, tidak didagangkan. Yang ni apa ni? Suspended. Ni yang ketiga ada news lah. Bram, Kesan. News ni kita boleh scroll ke atas. Ni suspension of security Enzo. So boleh baca juga news-news yang berkaitan dengan bursa lah. Okay. So katakan kita baca satu news. Apa? Contoh kita nak tengok Ikemas. Dia ada news lah. News ni daripada bursa lah. Dealing in listed securities chapter. Ikemas Jaya Group Berhad
masih group Berhad or the company dealing during close period. Okay, so boleh back. Okay, kita boleh back kalau nak ke depan balik. So ada tanda plus dekat sini. Ini adalah sekiranya kita nak tambah portfolio yang kita dah beli ataupun dah ada dalam kita punya pegangan. Okay, kalau tak ada, dia kosong je lah kat sini. Portfolio kosong lah, maksudnya kita belum beli apa-apa lah. Okay, kalau kita dah ada favorite counter yang kita dah set berdasarkan yang ini, berdasarkan kita punya ni, kita dah letak favorite dalam ni. Contohnya saya letak favorite yang dah ada kat sini kan. Yang ni, yang file ni, ini yang versi desktop punya. Okay, versi desktop dia lagi lengkap lah. So yang saya tunjuk ni adalah versi desktop. Yang ini adalah versi apps. Okay, apps ni dia ada banyak info-info yang tak ada lah. Yang dekat desktop ada tapi dekat apps tak ada. Okay, contoh kita baru nak tambah favorite. Katakan kita ambil lah my favorite ni. Okay, my favorite kat sini. So kita nak tambah saham-saham yang ada dalam ni. So macam mana caranya? Kita tengok. Favorite. Ini yang dah ada. Kita katakan kita nak ambil saham JHM. Kita type JHM. Ada tak option nak tambah? Ini nak tambah folder. Kalau kita letak kat sini kan, kita nak tambah folder. Kalau kita nak tambah ke dalam tu, sekejap saya clearkan dulu. Ni, kita klik kat sini, kita add to favorite. Okay, so bila kita add to favorite, kita boleh pilih lah kita nak letak folder apa. Katakan folder my favorite. So stock successfully added. Okay, kita clear kan. Kita kembali ke yang tadi, yang my favorite tadi. Yang ni. Kalau let's say kita nak delete, macam mana saya nak tambah boleh. Kalau nak delete, adakah kita boleh delete kita punya favorite? Alah, saya dah keluar terus dah. Kita back je lah. Tekan back. Okay. Ni my favorite yang pertama. So dah tak ada. Bukan, dia ada kat dalam ni. Cuma ni saya nak, actually saya tak nak yang ni. So tak apalah, kita biarkan kat situ. Kalau kita nak delete my favorite ni, kalau cara mudahnya, kalau saya biasanya saya ambil kat dalam ni je lah. Dalam ni kita delete je. Ini account lain. Yang ini adalah account lain. Okay, account yang tak sama lah. Okay. So ini adalah my favorite. Kita boleh tambah stok yang ada kat dalam ni. Senang je cara dia. Contohnya saya nak tambah Chrono. Kita cari Chrono. Bila dah ada Chrono kat sini, tekan kat sini, add to favorite. So dia akan masuk lah. So nak tambah dalam folder mana, tekan je folder yang, ataupun kita boleh buat folder baru. Okay, kita tekan, dia dah masuk kat dalam tu. Okay, kita back. Okay, so let's say portfolio ni kalau kita dah ada buat jualan atau belian, dia akan ada kat dalam portfolio. Okay, ini kita punya maklumat pemegang account ni lah. Okay, so kita klik yang atas ni, ada 3 bar ni. Sini dia ada dashboard. Dashboard ni yang depan ni lah. Dashboard. Top 30s, 30 counter. Dia ada top active 30, top gainers percentage. Kita boleh klik one by one lah. So dia senaraikan 30 lah. Okay, top 30s. Top losers, 30 losers. Top value. Okay. So kita boleh pergi ke kiri dan ke kanan. Boleh gerak-gerakkan dia lah. So biasanya kita akan tengok yang top active dengan buy rate yang tinggi lah. Okay, ni stock name dan volume. Last change, last volume. Kita scroll lagi ke kanan. Stock name, last change, last volume. Scroll lagi. Stock change, last name, last volume. Dia ulang lah. Ni. Yang ke kanan tu yang ni. Okay, ini yang aktif ke bawah. Yang ni gainers.
Kalau kita ke kanan lagi, gainers, percentage dan seterusnya. Okay. So katakan kita nak tengok yang aktif saja, ke bawah lah. Okay, ke bawah. Actually saya jarang buka yang apps dekat phone ni. So kalau saya suka guna yang ni, saya suka guna yang desktop ni. Okay, lagi banyak information yang kita dapat. Tapi kalau sekiranya macam tak dapat nak access kepada desktop, bolehlah tengok yang apps ni. So katakan kita tengok apa yang aktif dan buy rate dia tinggi. Katakan TEDmax pun buy rate dia tak tinggi sangat. B percentage ni buy rate tau. Okay. Anzo tapi suspended. Ya, warna putih ni dia suspended tau. Dia tak bergerak hari ni. Okay, warna purple ni dalam Ace market. Warna biru ni dalam main market. Thrift satu je. Thrift. Jadi kita tengok. Tapi last volume ada satu je belian. Okay, last volume ada belian satu. Volume dia 1.91 juta, sebanyak value dia 1.925 juta, value urus niaga thrift ni. Dia dalam sektor teknologi. Transaction hari ni. Ini last transaction ni, dia tunjuk yang satu tadi tu. Okay. So banyak volume buy lah. Okay, banyak volume buy. Tapi ini super penny lah, 0.010. Ini dia punya ticker chart dia. So ini last financial year earning. So kita tengok lagi. Ni dia punya news lah. Okay, semua yang ada kat atas ni lah. Kalau nak cepat tekan je lah kat atas ni chart. Chart dia tak nampak menarik sangat. Okay. Super penny tak ada apa sangat lah yang kita boleh expect. Counter yang aktif yang menarik tadi, PR Tasco lah. Cumanya kalau tengok dekat apps ni, dia yang ini dia tak ada tanda syariah. So kalau dekat bila kita klik tu baru kita nampak tanda syariah dia. Okay. So tanda syariah ni bila kita nampak yang bulatan kecil tu menunjukkan dia syariah. Okay. Buy rate dia 58%, maksudnya 58% daripada total market, total traders yang beli PR Tasco ni adalah buyer. Okay, buyer. So sekarang ni market depth ada 3 je. So boleh apply lah kalau nak buka sampai 5. So volume, value, transaction, open price, high price, low price, close price, buy berapa, sell berapa, VWAP, upper limit, lower limit, 52 weeks high berapa. Okay. Apa-apa lagi info. Info dia dalam sektor construction, sektor pun construction dalam main market. Trade detail. Ini adalah volume-volume yang masuk lah. 459, 45 PM tadi. Ada 600 slot masuk. Biasanya kalau banyak volume masuk sebelah petang, dia ada potensi untuk gap up lah besok. Okay. So kalau kita scroll ke bawah, kita boleh nampak banyak volume-volume masuk sebelah petang. Okay. So PR Tasco ni ada chances lah untuk gap up besok. So kita tengok chart dia hari ni. Chart dia okey. Okey, dia buka pukul 9 tadi, drop sekejap, lepas tu dia naik balik. So dia meneruskan kenaikan sampai petang, dia drop sikit je. Tapi saya expect besok ada kenaikan lah. Kalau kita rotate screen ni, kita boleh nampak chart yang daily punya yang lebih besar. Cuma chart daily dekat apps ni dia delay sehari. Okey, dia delay sehari. Itu je lah masalahnya. Ya, saya cuba rotate screen. Ini saya rotate saya punya phone punya screen. So bila saya rotate ni, dia akan muncul chart yang besar macam ni. Ini adalah chart 6 bulan. So dari bulan Januari sampai bulan Jun, 6 bulan. So kalau kita nak tengok sebulan, 1 month ni 1 bulan. 3 month, 3 bulan, 6 month dan 12 month. Okay. Tapi chart ni adalah daily punya chart lah. Cumanya yang lambat, chart ni dia lambat. Dia delay sehari. Maksudnya kalau besok buka, candle yang besok tak ada lagi.
So malam tu baru ada candle yang besok punya. Okay. Yang ni candle yang hari ni lah sebab dia dah habis hari ni. So yang besok punya dia tak update on time yang ini. So dia delay sehari. Okay. So tak best sangat lah. Tak berapa lah. Tak berapa best. Cumanya kalau tengok yang 12 month punya chart ni, kita dah nampak dia punya kenaikan yang menarik. Dia dah buat reversal dekat sini. Ada apa ni, Morningstar kat sini kan. Cuma kat sini tak boleh lah nak masuk indie apa semua. Dia very basic lah sebab dekat phone. Okay. So ada volume yang bagus dan ada gap up sikit kat situ. Dia boleh meneruskan lagi kenaikan lah. Okay. Kalau saya pusing balik saya punya phone ni, dia akan kembali ke ticker chart. Okay. Okay. So kita tengok lagi. Apa lagi fungsi-fungsi menarik yang ada. Yang tu kita tengok dalam. Oh dah tak responsif dah. Saya punya phone ni mungkin hang sekejap kot. Dah okay balik. So bila kita, tadi yang first tadi saya tunjuk yang top 30 ni kan. So top 30 ni, bila kita tekan top 30 ni, dia ada top 30 aktif, gainer, top gainers, losers dan sebagainya. Bila kita tekan balik, kita boleh tengok yang favorite kat sini. Okay, favorite ni adalah yang counter-counter yang kita masukkan dalam favorite list lah. Okay. So ini yang saya baru masukkan tadi, JSM yang Chrono. So kita boleh tekan lah kalau kita nak tengok JSM. Kita tekan JSM, kita boleh nampak lebih detail lah JSM punya JSM punya chart. So kita boleh nampak jam 9 sampai pukul 5. Kalau kita gerakkan cursor ni, kita klik kat mana-mana, dia akan tunjukkan kat, timing, price dengan volume. Okay. Cuba kita tekan yang stock ni. So dia akan terus pergi kepada JSM punya stock lah. Okay, boleh nampak lebih detail. Buy rate 48%. Ini dia punya market depth lah. Sebelah sini selling punya buying punya queue, sebelah sini selling punya queue. So kita pergi lagi. Volume, value, transaction, okay, buy, sell, high, sebagainya lah. Upper limit, lower limit. Dalam sektor teknologi, semiconductor, transaction tadi, last tadi banyak selling lah petang tadi. Okay, kalau kita scroll ke bawah tu banyak selling lah. Okay. And then kita boleh tengok dia punya chart dia. Tekan yang atas ni, dia tengok chart dia. Chart dia okay. Cuma petang tadi banyak selling lah. Okay. So JSM tadi pun saya ada share juga dalam group tadi. Saya punya group, ahli-ahli group lah. Okay. So itu berkenaan dengan favorite. Cuba kita tengok apa ada dekat market. Market, okay, ini summary lah. Okay, summary kepada market yang ada. Whole market, main market, ACE dengan LEAP. LEAP ni dia hanya buka kepada sophisticated investor. So hanya investor yang tertentu saja yang boleh belilah LEAP market. Okay, biasanya kita beli main dengan ACE. Kita tengok apa yang ada dalam ACE. Ada teknologi, industri produk, telecommunication, utilities, healthcare dan sebagainya. Tapi kalau ACE ni dia warna purple. Nama-nama counter dia warna purple. Okay. Okay. Kita boleh tekan ni. Up, down, unchanged, untraded. Okay. So itu dekat market. Indices ni index lah. So kita boleh nampak construction hijau, teknologi hijau. Cuba kita tengok teknologi. So teknologi buka kat sini, tutup quite high lah. Okay. Dia tutup lebih tinggi daripada harga dia buka. So apa yang sektor-sektor yang ada dalam teknologi ni? Tak ada banyak sangat. Cuba kita back. Teknologi. Last change. Dia tak ni. Oh ni. Dia suruh rotate down. Kalau kita rotate down, apa yang berlaku? Kejap. Okay, sama jugalah kalau kita rotate down, dia akan tunjukkan teknologi punya chart lah. Sama juga 6 bulan. Yang sebelah
kiri ni kita nampak sebulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Okay. Bila kita rotate balik. Okay. Dia akan kembali ke sini. Okay. Construction, plantation, samalah plantation tadi. Plantation naik, drop, naik, drop. Lepas tu dia terjun kau-kau. So kita scroll ke bawah, kita boleh nampak semua sekali ni adalah sub-sub sector index yang ada lah. Okay. Sub-sector yang ada dalam index. Kalau kita tekan back, tekan balik yang atas ni, stock. Okay, kita tengok apa yang ada dekat stock. Tak ada apa, kena search stock. Tak apalah, tak nak search. Kita order status. Order status ni kalau let's say kita ada buat order lah hari ni. So kalau dah confirm, dah match. Kalau kita baru buat order, dia belum match lagi, dia baru tulis confirm, maksudnya urus niaga belum berlaku. Kalau let's say kita dah buat order dan confirm, tiba-tiba dia match, maksudnya urus niaga dah sah berlaku. Okay. Bila dah match, hanya boleh jual kalau kita buy lah. Kalau confirm, kita masih boleh cancel lagi. Okay. Maksudnya apa ni, hari ni tak ada apa-apa urus niaga. Portfolio ni pun sekiranya kalau dah match, baru dia akan masuk dalam portfolio ni. Dah match untuk buy. Kalau kita dah buy, dah match, baru dia akan masuk dalam portfolio. Tapi kalau kita dah buy, dah match, and then kita sell, kita dah sold, dah match dah, dia dah hilang dah, dia dah tak ada dalam portfolio. Maksudnya dah jual kan, tak ada dah lah dalam portfolio. Okay. So account summary, summary ni saya tak tunjuk lah. Okay. News, apa-apa news yang ada, contract note, message. Message ni saya tak pernah tengok. Gentle reminder on stock limit, gentle reminder on stock limit, update. Ini message daripada M+ ni. Stop limit amendment, price to do change is allowed. Stop price order trigger point, change is not allowed. Client is advised to cancel if change is needed. Okay. Boleh baca lah. Ni message yang disampaikan oleh M+ lah. Payment, okay. Ni penting juga ni payment. Kalau macam tuan-puan nak buat deposit, tekan je payment ni, deposit ni. Sama ada nak buat offline deposit melalui CDM machine ataupun nak buat online. Tapi saya advise buat online lah sebab online lagi senang sebenarnya. So make sure masukkan amount. Kalau FPX dia minimum 1,000. Okay. Minimum 1,000 RM1,000 untuk sekali transfer. Tapi kalau boleh buat office hour lah. Okay. Buat office hour baru dia cepat sikit. And then no third party fund transfer is allowed. Maksudnya hanya boleh transfer menggunakan account yang kita dah daftar dekat M+ masa awal-awal buka borang dulu. Okay. Kalau guna account orang lain ataupun account sendiri tapi bukan account yang kita dah daftar tu, memang dia akan problem sikit. Sama ada duit tu reject, masuk balik bank ataupun dia pending. So lambat sikit lah. So better gunakan account yang kita daftar sahaja. Okay. Kalau Maybank lah sebaik-baiknya. Tu tekan submit, dia akan terus pergi ke laman web. Kalau sekarang ni suspended lah, tak boleh lah ni. So ini dia just nak tunjuk je lah. Okay. So FPX lagi senang lah. Okay. Offline pun boleh guna deposit machine lah, tapi kena isikan semua detail dan attach file, gambar receipt tu yang kita dah buat pembayaran tu. Okay. So kita tengok apa lagi yang ada. Withdrawal ni kalau kita dah ada duit dalam trust account, trust amount dan kita dah jual, katakan kita dah jual, selepas 3 hari duit tu dah masuk dalam trust amount, kita dah boleh withdraw apa-apa amount yang ada kat dalam ni. Okay. So biasanya IBG lah, jangan ambil cek. Kalau cek CHQ ni cek. Kalau cek ni leceh sikit. Okay. Bank to be deposit ni kalau boleh bank kita lah. Okay. Bank kita lah. Ni boleh scroll ke bawah lah. Okay. Bank Islam ke CIMB ke Maybank ke, boleh scroll ke bawah. Kita nak deposit ke mana, nombor bank, berapa account, berapa amount, remark. Tengok kat bawah ni ada apa. So kat bawah ni dia tulis trust amount shown has not taken into consideration of outstanding purchases or debit position. Apa lagi dia cakap ni, withdrawal cut off time, sebelum pukul 4. Approved withdrawal amount will be credited into your state bank account on the next trading days. Kalau selepas pukul 4, besoknya lah. Okay.
crediting to third party account is not allowed. Okay, tak boleh withdraw ke account orang lain, kena account kita jugalah. Okay. Please contact your dealer representative if you have any inquiry. Boleh call lah M Plus punya ni. Okay. Kalau ada apa-apa masalah. So dekat setting ni apa yang ada, trading pin. Skip to re-enter trading pin during trade. Okay. Nak change password. Oh, boleh tukar dia punya menu. Cuba floating. Oh, ni floating. Saya pun. Okay, menarik. Okay. Ni ada about us lagi. About us. Banyak nombor-nombor telefon ni boleh call lah. Okay. Email ni support. Kalau email support ni cepat juga ni plus ni reply. Okay. Okay. Itu je lah yang ada dekat M Plus punya apps. Cumanya kalau kita bandingkan fungsi M Plus punya apps dengan yang desktop punya platform, dekat sini, dekat desktop ni dia ada fungsi stop limit. Okay. Dia ada stop limit order. Okay, stop limit order ada dekat sini. Kena masukkan ni lah berapa yang kita nak stop limit kat situ. Tapi kalau yang dekat apps ni unfortunately belum ada stop limit. Okay, belum ada stop limit. Katakan kita ambil contoh satu lah, kita sell. So kita nak sell ni, kita nak sell harga berapa? Kita nak sell kat Best Buy lah, nak terus match kan. So order entry. ADSS tak ada. Ini saya tak account ni tak ada ADSS. So berapa nak ni? Quantity berapa? Katakan 100 lot kita dah beli kan. Cuba masukkan. Tak adalah, tu je lah. Dia tak ada stop limit. Okay, tak ada stop limit. Tak banyak fungsi yang ada. Okay. Tak ada stop limit. Tak sama dengan dekat platform. Okay, so ini saya just go through yang basic-basic je. Yang kita boleh tengok lah. Dah tak ada dah kat sini. Dia dah ada kat sini sebab kita tukar setting tadi. Kita tukar setting yang floating tadi tu kan. Tapi floating lebih menarik. Okay, floating nampak lagi canggih. Okay. Okay, account summary ni tak perlulah. Okay, so rasanya almost everything lah. Cuma kalau nak trade lebih detail, saya advise guna platform yang ni lah. Guna yang desktop punya platform. So kalau guna phone punya platform, kalau let's say kita dah beli, cuma kita nak jual je, boleh. Okay, tapi make sure kita dah set lah berapa harga kita nak jual, siap-siap lah. Okay, tapi kalau nak buat kajian detail menggunakan apps ni, boleh, cuma banyak info yang tak ada lah. Tu je lah dia punya kekurangan dia. Tapi walaupun banyak info yang tak ada pun still banyak juga benda yang kita boleh tengok, information yang ada kat dalam ni. Okay, dia punya news pun banyak juga kat dalam ni. Contract note ni kalau apa-apa yang urus niaga yang dah berlaku sebelum ni, kita boleh tengok dekat contract note. Okay, so saya rasa itu sahaja penerangan secara general lah. Okay, tak adalah pergi detail sangat. So secara general apa yang kita boleh tengok melalui apps ini. So M Plus memang akan ada dia punya update-update dia lah. Nanti dia akan buat announcement. So semoga penerangan ini sedikit membantu anda untuk lebih nampak sikit lah apa fungsi-fungsi yang ada dekat apps ni. Walaupun saya sendiri sebenarnya jarang je saya pakai apps ni sebenarnya. Saya lebih suka guna platform yang desktop tu. Tapi apa yang bagus kita boleh pakai sama-sama lah. Okay. Kalau nak screenshot apa semua profit ke apa semua boleh screenshot dari sini lah. Tapi yang ni tak adalah portfolio kat dalam ni. Okay, so semoga membantu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.